Hello guys, hari ni kita akan servis kita punya motor RS ni dan juga pakcik akan tukar punat baru untuk pakcik punya minyak hitam tu. So lepas tu pakcik akan tunjuk sedikit update, bagi korang update dekat motor RS pakcik ni. Okay? Selamat kembali kepada channel Pakcik. So macam yang Pakcik cakap awal tadi, hari ni kita akan servis motor RS Pakcik ni. Dan kali ni Pakcik nak cuba minyak baru. Untuk motor CBR Pakcik, Pakcik menggunakan minyak baru daripada Honda. Dia minyak, tapi untuk yang CBR tu Pakcik pakai fully sintetik lah. Tapi untuk RS, sebab dia motor daily yang akan Pakcik servis selalu, jadi Pakcik cuba untuk menggunakan dia punya semi sintetik. Dia punya kepekatan adalah 10-30. Jadi macam biasa ni barang-barang yang kita perlukan untuk yang standard, untuk korang yang masih lagi menggunakan punat standard ataupun nut standard tu, korang perlukan sepanas saiz 17. Kalau korang dah tukar macam yang Pakcik tunjuk sebelum ni, yang tu dia gunakan saiz 14 yang Pakcik guna. Tapi untuk hari ni Pakcik ada satu lagi yang baru. So ini adalah punat yang asal daripada korang punya motor RS, dan ini pula adalah punat yang akan Pakcik pasang hari ni. Dan beza dia daripada yang standard adalah ada manual lah dekat tengah ni. Pakcik dah pernah explain benda ni dalam video-video lepas Pakcik. Kalau korang belum tengok lagi video tu, meh sini Pakcik cerita sikit lagi. So function minyak hitam kita tu, dia adalah untuk sebagai pelincir. Pelincir untuk kita punya bahagian dalam enjin lah. Yang paling penting sekali dia adalah pelincir untuk kita punya piston. Kita punya piston dengan blok. Minyak hitam ni lah adalah pelincir untuk mengelakkan benda tu rosak. Jadi bila pelincir ni, dia hanya duduk in between blok dengan kita punya piston. So piston kita tu silakan bergerak. And nak atau tak nak, benda tu dia wear and tear. Maksudnya sedikit by sedikit dia mesti akan ada besi-besi yang terhakis daripada bergeseran tu. Jadi besi-besi yang halus tu dia akan berkumpul dekat dalam kita punya enjin, iaitu dekat bahagian bawah lah, dekat bahagian minyak hitam berkumpul tu. Benda ni normal, sebab tu lah kita kena tukar minyak hitam. So besi-besi halus yang daripada hasil geseran tu kita akan buang daripada minyak hitam, and then kita akan masuk minyak hitam yang baru. So magnet ni dia hanya akan membantu sementara tunggu kita nak tukar minyak hitam yang baru. Maksudnya besi-besi halus yang ada dekat dalam minyak hitam kita tu, dia akan ditarik dan melekat dekat magnet ni daripada dia terus terpercik-percik naik atas. Dan minyak-minyak hitam yang ada dekat blok dengan kita punya piston tu adalah campuran minyak hitam dan besi. Jadi itulah fungsinya magnet ni, iaitu untuk kurangkan besi yang berlega-lega dalam kita punya enjin tu sekali dengan minyak hitam. So tu dia punya bahasa mudah lah. Pakcik tak reti nak explain teknikal sangat. So Pakcik buka komen. So itu apa yang Pakcik faham, so Pakcik sampaikan dekat korang. So tanpa buang masa, jom kita buang dulu minyak hitam. Sebab nak tunggu minyak hitam keluar tu dia akan take time. So sementara tunggu, nanti kita akan borak lebih lagi pasal motor RS Pakcik ni. Alright, so ni lah dia kita punya punat magnet yang Pakcik dah pakai selama ni. Daripada video yang sebelum-sebelum ni, kalau korang pernah tengok, dia sebenarnya color chrome, tapi ni sebab dah kotor. Lama tak buka, tak cuci, so dia pun color kelabu lah. So untuk buka, kita perlu tolak dia mana sini ke depan, ke arah depan. Okay, untuk buka dia, korang kena pusing sambil tolak ke atas tau, supaya dia tak terkeluar. Sampailah dia dah sampai hujung dia punya thread tu, baru korang lepaskan dia ke bawah. Maksudnya korang terus tarik lah. Sekejap Pakcik tengok jadi ke tak apa yang Pakcik cakap ni. Okay, ready. Macam tu. So tangan kita kurang kotor. Pakcik nak tunjuk sikit dekat korang apa maksud yang Pakcik explain tadi, yang besi-besi tu. So kalau korang tengok kat hujung ni, nampak bahagian hujung tu, benda ni sebenarnya dia lurus lah, besi warna kilat magnet macam biasa. So kalau korang tengok dekat hujung tu, ada banyak besi-besi halus yang dah berkumpul. Yang bentuk bulat-bulat kat hujung tu, semuanya dia punya besi-besi halus yang dia dah kumpul daripada selama kita guna enjin ni lah. And then minyak hitam ni memang sangat hitam. Pakcik tahu, Pakcik sebenarnya dah terlajak untuk servis ni dari Pakcik busy. So jom Pakcik bersihkan ni supaya korang boleh tengok apa beza dia daripada sebelum dan selepas. Nampak tak?
So itulah dia besi-besi hasil daripada kita punya geseran dalam enjin. So dengan menggunakan magnet ni, kita sebenarnya dapat membantu kita punya enjin untuk bertahan lebih lama lah. Okey, so dekat sini kita ada 3 jenis ni adalah nut yang standard, yang asal, yang pakcik dah pakai dulu. Ni adalah nut yang pakcik buka daripada motor tadi, yang ada magnet, yang terkeluar ni dia magnet. Tapi dia punya saiz, kalau tengok sini dia track dia terlampau jauh jarak dia dengan dia punya nut. So kena pakai bracket. And then ni adalah satu lagi punat magnet yang pakcik ada, yang akan pakcik pasang untuk lepas ni. Kalau tengok yang ni dia lebih samalah, lebih identical dengan kita punya punat yang standard. Alright. So dia punya track pun rapat sampai bawah, so kita tak perlukan bracket. So dia akan lebih kemas lah. And then lepas tu kita juga ada magnet dekat sini. So magnet dia macam yang pakcik tunjuk tadi, dia punya besi tu mostly hanya akan berkumpul dekat bahagian hujung Dekat situ bahagian yang dia akan berkumpul paling banyak. So sebenarnya untuk sikit macam ni pun sebenarnya dah cukup lah. Tapi kekurangan dia adalah dia tak fancy lah, tak cantik lah macam ni ada colour chrome kan. So dia just colour besi biasa je. So untuk korang yang berminat untuk beli punat magnet yang macam ni, nanti korang boleh cari pakcik dekat Mega Gathering RS, dekat pekarangan parking Stadium Shah Alam pada 10 Disember 2022. Tapi kalau korang yang terlepas, tak sempat nak jumpa dengan pakcik waktu dekat Mega Gathering tu, ataupun korang tak dapat cuti ke untuk pergi, korang boleh WhatsApp pakcik. Nanti kita deal, pakcik akan post lah dekat korang. Tapi pakcik akan bagi harga special untuk punat magnet ni, harga pengenalan untuk korang yang cari dan beli dengan pakcik dekat Mega Gathering RS 2022 nanti. So macam biasa, bila kita nak dream minyak hitam ni, kita kena sengatkan sikit. Kalau korang nampak tu minyak still keluar bila kita sengatkan. Yang paling penting sengatkan ke sebelah kiri Kat sebelah kanan okey, sebab dia ada ruang dekat sebelah kanan enjin tu. So kita kena sengatkan ke kiri sampai dia habis keluar, untuk pastikan minyak hitam yang kita masuk nanti bersih semuanya. Okey. So macam biasa macam yang pakcik dah selalu bagi tahu sebelum ni, bila kita nak tutup kita punya nut ni, pastikan kita janganlah lock dia terlampau kuat. Kalau korang perasan ni, dekat bahagian depan ni dia sepatutnya full dia petak macam ni, tapi pakcik ni dah patah. Sebab dia itulah, pakcik nak buka punat ni terlampau ketat. Sebab apa, sebelum tu pakcik hantar servis dekat kedai, dan dia punya uncle tu dia ikat dia punya nut tu macam tak tahu nak cakap apa, ketat gila. Sampai pakcik nak buka tu memang susah gila. Sampai bila buka tu, saya terlebih kuat sampai terkena dekat besi depan ni, and then patah. Aduh, stress betul. Okay, so tarik ngam-ngam. Okay, dah. Tak payah nak buat tarik macam korang nak ikat besi pergi berperang pastikan korang punya ikat tu just nice je. Dia dah ketat, dah tak boleh tolak, cukup. Okay, alright. So dia dah kemas, tutup semua. So jom kita boleh isi kita punya minyak hitam. So tempat untuk isi minyak hitam ni, kalau korang pakai yang masih standard, korang just pakai pelayar, buka. Tapi sebab pakcik dah pakai breather hose ni, kalau korang yang belum tengok lagi video pasal breather hose ni, korang boleh klik link kat atas ni. Korang boleh tengok video tu, pakcik ada buat explanation lah, macam mana nak pasang, kat mana beli, kenapa pakcik pasang, apa function dia, semua ada dalam tu. Kita buka dulu bahagian atas ni. So tapi dalam video yang pakcik pasang tu, pakcik beli yang murah. Tapi lepas daripada tu dia punya benda ni rosak so lepas tu pakcik beli ni yang Umar Racing punya. So dia ada bentuk 45 degrees punya, pakcik beli di design bom ke apa entah, pakcik lupa. Tapi memang beza lah, beza gila bila pakai yang Umar Racing yang ada harga, yang ada brand, dengan yang pakcik beli yang asal tu memang yang murahan punya. Dia punya quality dia, build dia memang lain. Okay, so sementara tu ni kita alih dulu. So kita boleh buka. So masalah untuk RS ni, dia punya minyak hitam. Sebab dia menggunakan minyak hitam sebanyak 1.1 liter. Masalah dia adalah bila kita nak isi yang lagi 0.1 liter tu. Yang tu memang akan bermasalah lah untuk siapa-siapa pun. So sebelum ni cara dia adalah pakcik memang ada beli satu jug dekat kedai Eco, kedai RM2. Memang satu jug tu khas untuk isi minyak hitam sahaja, and pakcik dah sukat untuk 1.1 liter. Dan pakcik buat tanda dekat situ. So bila nak setiap kali servis, memang pakcik akan isi dekat dalam tu untuk 1.1 liter.
Ataupun kalau korang tak nak macam tu, korang boleh juga beli satu measuring, macam measuring cup ke measuring silinder macam tu, hanya untuk yang 100 ml sahaja, untuk yang 0.1 liter. Sebab selalunya bila kita beli satu botol ni, dia memang 1 liter. Jadi korang just perlu ukur untuk lagi 100 ml tu. So kebanyakan botol dekat sini dia ada sukatan, and then dekat sini dia ada tulis 900 ml, 600 ml, 300 ml. Untuk first time ni, maksudnya dia satu botol ni adalah 1 liter. Jadi kita nak lagi 100 ml. So kita akan isi dia sampai kita punya minyak tinggal dekat 900 ml ni. Okay. So untuk yang lagi 100 ml ni kita kena letak sikit-sikit lah. So just nice, kita punya minyak dah dekat 900 ml tu. So kita dah boleh simpan lah yang balance ni. So ni adalah benda yang korang tak patut buat kalau korang tengok kat sini, pakcik dah kosongkan kita punya minyak hitam yang kita dah buang tadi. And pakcik masukkan dalam botol yang dah kosong ni. So kalau korang tengok kat sini, minyak hitam yang ada kat dalam ni dekat sini 800 lah, 800 ml lebih sikit. So tak sampai 900 ml pun. Maksudnya minyak hitam yang tinggal dekat dalam enjin motor pakcik tu sikit sangat, memang jauh daripada yang recommended. Jadi apa yang dah jadi adalah sebab pakcik lambat sangat servis, minyak hitam tu dah kena makan dengan enjin. Dia dah lepas masuk dekat celah-celah piston block, semua tu dah naik. So benda tu akan efek korang punya enjin. So pastikan korang tak buat macam yang pakcik buat ni. Pastikan korang servis motor korang on time, buatlah maintenance yang perlu. Jangan sampai jadi macam pakcik, okey? So dalam video pemasangan pakcik punya wireless key ni, set wireless key ni, banyak yang bertanya dengan pakcik, tak senang kena curi ke? Bila pakcik post dekat Instagram, dekat TikTok, pakcik ada TikTok dengan Instagram, pastikan korang follow pakcik punya TikTok dengan Instagram. So dekat situ pun banyak orang tanya, habislah kena curi. Pakcik rasa dia orang kurang faham dengan sistem keyless ni. Memang dia senang sebab dia kita just tekan and then terus dia on kan, dah boleh buka. Tapi sebenarnya dia hanya boleh on macam ni, dia akan menyala macam ni bila kita tekan. Kalau dia dapat detect kunci ni dekat dengan dia. So maksudnya contoh kalau pakcik letak kunci ni jauh tengok pakcik ambil kunci ni, pakcik letak jauh. Pakcik tinggal dekat sini pakcik tinggal dekat bawah ni. So sekarang kunci dah jauh daripada motor. So bila pakcik tekan, memang dia tak akan menyala dia tak akan boleh on kalau kunci tak ada dekat dengan dia. So pakcik nak jelaskan dekat situ, untuk korang yang kata risau motor hilang ke apa tu, korang kena faham sistem dia macam keyless kereta lah. Dia hanya boleh buka kereta tu kalau dia dapat detect kunci tu ada dekat dengan kereta. So macam ni lah juga sistem untuk keyless motor ni. Alright, so pakcik harap tu dapat jelaskan sikit korang punya pertanyaan. Mungkin ada yang nak pasang keyless system ni tapi takut, risau, takut senang kena curi. So korang kena faham dia punya cara guna lah. Dan lagi satu berkaitan dengan keyless system ni, pakcik memang nak kena buat reminder lah kat korang semua. Pastikan bila korang nak pakai keyless system ni, korang dah buat macam balut yang macam pakcik buat waktu pasang tu. Untuk korang yang belum tengok lagi cara pakcik pasang keyless system ni, pastikan korang klik dulu kat atas ni, tengok video ni, and then baru korang faham lah. Dia ada bahagian yang pakcik suruh balut tu. Pastikan korang balut kemas-kemas supaya air tak lepas untuk masuk Sebab apa? Untuk motor pakcik ni, sepanjang penggunaan lepas pakcik pakai keyless system ni, tak pernah lagi masalah lah. Pakcik basuh pun memang tak pernah basuh sendiri motor ni, memang pakcik hantar dekat bike spa. Tapi kalau korang yang nak berhati-hati, ambil langkah yang berjaga-jaga, maybe bila korang hantar basuh tu, maybe korang boleh bagi tahu, brother, saya pakai keyless system, jangan sembuh air kuat sangat dekat bahagian sini, takut dia short. Benda macam tu lah. Tapi okey, setakat hantar basuh, kena hujan, pakcik dah redah hujan, lebat, ribut, semua tak ada masalah tak ada apa-apa masalah dekat sini. Jadi tu update lah untuk kita punya wireless system dekat motor RS pakcik ni. Next, pakcik nak update juga korang pakcik punya setup untuk pakcik gunakan motor ni. Macam korang tengok, pakcik dah pasang balik box sebab pakcik dah start masuk office daripada bulan 6 hari tu. So dah almost setengah tahun dah pakcik gunakan semula motor RS ni untuk ulang alik kerja. Jadi ini adalah setup pakcik. Box ni adalah tempat untuk pakcik simpan semua barang-barang yang penting lah. Apa dia barang dia, jom kita tengok. Ni net atas ni pakcik guna untuk simpan barang-barang lah. Kalau ada benda barang lebih nak bawa, kita boleh letak kat atas ni. So apa yang ada dekat dalam ni adalah baju hujan. Baju hujan sangat-sangat penting sebab sekarang ni almost setiap hari setiap petang, kadang-kadang pagi pun memang hujan. So kalau tak ada baju hujan memang susah.
Walaupun pakcik rumah dengan office dekat dalam 10-15 minit je. Tapi kalau dah hujannya lebat tu, lenjun juga. So ni baju hujan GV pakcik beli murah je, dalam RM70 kot. Nanti pakcik akan bagi link juga dekat bawah kalau korang nak. Okay, next apa yang penting adalah ni. Ni sarung kasut Ni sarung kasut. Ini dalam 12 ke 13 ringgit je. Murah je ni. So benda ni memang sangat function So bila kita pakai ni, kita sarung dengan kasut kita, and then baju seluar hujan tu kita letak dekat luar daripada dia punya kaki ni lah. Jadi air memang tak akan masuk, memang tak pernah tembus lah, tak ada masalah langsung. Sebab apa, kita kadang nak bawa slipper tu kadang tebal. Ataupun kalau kita pakai slipper Jepun yang just pakai macam tali tu kan, kita punya gear ni kan congkil. So tak selesa, sakit kaki kita nak congkil-congkil tu. Jadi sebab tu pakcik memang still opt untuk pakai kasut. Tapi pakcik just pakai sarung untuk kasut tu, and then dia kecil macam ni, so senang nak simpan dalam box pakcik yang kecil ni. Lepas tu dalam ni ada juga ni glove lah. Tapi sekarang memang jarang gila pakcik pakai sebab selalu hujan. Pakcik malas nak pakai, tapi sebenarnya sangat-sangat disarankan seelok-eloknya pakailah glove setiap masa, okay? So walau apa-apa yang terjadi, korang punya tangan ni lebih ada protection lah. Sebab apa, pedih pakcik dah pernah jatuh motor dulu, tangan sini semua memang luka habis. Nak buat kerja semua memang pedih. Sebab dia dekat tapak tangan ni kita banyak bergerak, so dia nak masa untuk recovery tu pun sangat lama. So ni ada kain lagi untuk pakcik lap. So ni adalah pakcik punya phone holder, yang mana pakcik pakai dekat sini. Pakcik simpan kalau korang perasan. So bila pakcik nak guna, pakcik boleh tarik je, letak phone holder kat sini. Ni untuk sarung lengan. Kalau pakcik pakai lengan pendek, kalau tak nak bagi sunburn, kita boleh pakai ni. Ni benda penting yang sangat murah, tapi kalau tak ada sangat susah, iaitu kita punya cacing. Ni cacing ni korang pergi je beli dekat kedai Eco ke, memang ada jual, dekat DIY pun ada. So ni adalah set untuk cacing lah. Dia akan set sekali dengan cacing. So dia ada bagi pisau. Lepas tu dia ada bagi untuk ni lah, untuk masukkan cacing dengan untuk korek bagi lubang tu besar sikit. Okay. So ni adalah set yang sangat-sangat penting. Ni bukan je waktu hujan, waktu tak hujan, setiap masa lah untuk kita sebagai rider. Sangat penting kena ada, sebab bila kita sedar tayar kita pancit, dah keluar angin, kita boleh cepat-cepat pasang cacing tu. So at least ada balance angin yang dekat dalam tayar tu. Kita boleh jalan lagi untuk sampai ke stesen minyak ataupun untuk sampai ke kedai tayar. So itulah dia pakcik punya setup untuk pakcik punya pergi dan balik kerja tiap-tiap hari sekarang. Alright, so tu je lah update untuk motor RS pakcik ni. Ni sebenarnya sebelum ni pakcik letak number plate kat sini. Tapi dah terbuka sebab anak pakcik asyik tolak-tolak. So pakcik kena tampal balik dia punya tape yang baru. Nanti pakcik kena buat lah sebelum pergi kita punya Mega Gathering RS untuk 2022 dekat Stadium Shah Alam. So untuk korang yang berminat ataupun yang akan ataupun yang memang plan atau memang confirm untuk pergi dekat Mega Gathering RS tu nanti, jangan lupa tu cari pakcik. Say hi tu pakcik kalau jumpa. InsyaAllah kalau nak beli apa-apa pun boleh cari pakcik. Pakcik akan bawa punai magnet yang pakcik tunjuk tadi tu. Pakcik akan bawa hyper LED sikit, and then ada stiker lah sikit, okay? Tapi semua tu limited, bergantung dengan sementara stok masih ada. Jadi video kita akan habis dekat sini sahaja. Kalau korang suka video-video yang macam ni, korang pastikan korang share video ni, like video ni, dan tinggalkan komen dekat bawah kalau korang ada apa-apa persoalan. Terima kasih untuk korang yang dah menonton video ni sampai habis. Untuk korang yang baru je sampai dekat channel pakcik, pakcik ucapkan selamat datang. Dan jangan malu-malu untuk subscribe dan tekan butang loceng dekat sebelah tu. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang ataupun dekat Mega Gathering RS nanti. Assalamualaikum, stop.